Mhm. Last minute. Baik. Okay. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadanil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma amin, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Yang saya hormati mereka yang berusaha untuk menjayakan kuliah ataupun ceramah pada malam ini. Itu yang berbahagia saudara Iqbal dan juga Abang Abu yang telah bertungkus lumus bagi menjayakan program ceramah bersempena dengan Tahun Baru Ma'al Hijrah 1442 Hijrah. Yang saya hormati, yang saya kasihi seluruh penonton, sidang hadirin, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati kehidupan kita di dunia dan juga di hari akhirat. Saya mengambil kesempatan pada malam ini bagi mengucapkan selamat menyambut tahun baru hijrah. Sama-sama kita berhijrah, kita berubah daripada satu keadaan yang tidak baik kepada keadaan yang lebih baik. Daripada satu keadaan yang sudah baik kepada yang lebih baik daripada keadaan yang sebelumnya. Mudah-mudahan tahun baru yang kita lalui, kita baru saja melangkahkan kaki, tahun ini adalah merupakan tahun yang semakin dekat, semakin hampir kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala titah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Maka mudah-mudahan dengan itu Allah Ta'ala akan memberkati hidup kita, meredai diri kita dan akan memasukkan kita semua ke dalam syurganya di hari kiamat nanti. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini saya ingin berkongsi apabila kita menyentuh soal hijrah. Hijrah ini adalah merupakan satu tuntutan dan satu kewajipan yang telah pun dituntut, telah pun ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan juga para sahabat untuk berpindah meninggalkan satu tempat, satu negeri yang dikuasai oleh orang-orang Quraisy, orang kafir, berpindah dan membina satu kerajaan di Madinah Al-Munawwarah. Dan kisah berkaitan dengan hijrah ini selalu kita dengar dan sering diulang kepada kita apabila masuknya
tanggal 1 Muharram ataupun habisnya bulan Zulhijjah, maka kita akan menyambut Ma'al Hijrah ini dengan sama ada bacaan doa selamat, kan, doa akhir tahun dan juga doa awal tahun. Begitu juga kita menyambut Ma'al Hijrah ini sama ada dengan program-program pengisian, tazkirah, ceramah dan sebagainya. Semua itu adalah sebagai untuk mengingatkan kembali tentang peristiwa yang besar, peristiwa yang hebat, yang menjadi sebagai punca utama ataupun hal yang terpenting di atas kejayaan Islam yang sampai hari ini masih lagi dapat berlangsung dan dapat lagi berada di atas muka bumi ini dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedang penonton yang berbahagia, malam ini saya ingin berkongsi berkaitan dengan hijrah menurut Al-Quran ataupun hijrah yang dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Karena kita sebut hijrah ini dia perkara yang berkait dengan wahyu. Hijrah ini berkait dengan agama, dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, adakah hijrah ini terdapat di dalam Al-Quran? Jadi itulah topik yang saya ingin kongsi dan saya ingin kupaskan bersama-sama untuk kita menelusuri tentang kehebatan Al-Quranul Karim, di mana di dalam Al-Quran juga terdapat ayat-ayat yang menyentuh tentang hijrah. Baik. Pertamanya, apakah pengertian hijrah? Apakah yang dimaksudkan dengan hijrah? Hijrah ini kalau kita memberikan pengertian ataupun mendefinisikan dia, sama ada dari segi bahasa ataupun dari segi istilah. Dari segi bahasa, hijrah itu bermakna berpindah daripada satu tempat ke satu tempat yang lebih baik, ataupun berubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Itu dari segi makna bahasanya, lughahnya. Kan, berpindah ataupun menukar, berubah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain lebih baik, ataupun daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lebih baik. Manakala hijrah dari sudut istilahnya pula, dari segi istilah kita boleh bahagikan kepada dua. Kan? Hijrah dari segi istilahnya kita boleh bahagikan kepada dua. Yang pertama, dari segi istilah secara umum. Dan yang keduanya, secara istilahnya secara khusus. Baik, apakah hijrah secara istilahnya secara umum? Iaitu meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna hijrah secara istilahnya dengan maksud yang lebih umum. Meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi bersabda, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan orang-orang yang berhijrah itu ialah mereka yang meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Hadis yang sahih riwayat dari Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Jadi berdasarkan kepada hadis ini menunjukkan hijrah dari segi istilahnya dengan maksud umum, meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hijrah dari segi istilah dengan maksud yang lebih khusus, iaitulah perpindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ke Madinah Al-Munawwarah sehingga tahun yang ke-8 setelah hijrah, iaitu setelah berlakunya pembukaan kota Mekah ataupun Fathu Mekah. Jadi hijrah dengan makna yang lebih khusus, istilahnya dengan makna yang lebih khusus ialah perpindahan Nabi dan para sahabat
daripada Mekah ataupun daripada mana-mana tempat yang datang ke Madinah dalam tempoh setelah diwajibkan berhijrah sehinggalah berlakunya pembukaan kota Mekah. Maka itulah yang merupakan hijrah berlaku, yang mana Nabi SAW menyebut di dalam sebuah hadis yang sahih, juga riwayat daripada Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, la hijrata ba'da al-fathi lakinna jihad wa niyah wa idza stunfirtum fanfiru. Yang bermaksud tidak ada hijrah lagi setelah pembukaan kota Mekah. Akan tetapi yang masih ada ialah jihad dan juga niat. Dan apabila kamu dipanggil untuk berjihad, maka pergilah menyahut panggilan tersebut. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan tidak ada lagi hijrah setelah pembukaan kota Mekah. Baik, jadi itu definisi ataupun pengertian hijrah dari segi bahasanya ataupun dari segi istilahnya. Maka sekarang kita nak lihat apakah ayat-ayat Al-Quran yang menyentuh tentang hijrah. Baik, apakah ayat Al-Quran yang menyentuh tentang hijrah? Sebelum itu, saya mengajak kepada sidang penonton, kalau yang mempunyai telefon, sama ada di dalam telefon itu ada kemudahan untuk melihat Al-Quran, ataupun ada Al-Quran terus di tangannya, mungkin boleh sama-sama kita buka. Supaya tidak hanya daripada saya saja, bahkan saya bercakap, saya sampaikan, saya kongsi, dan sidang penonton juga boleh sama-sama mengikut bersama dengan saya dengan membuka Al-Quran Al-Karim. Baik. Pertama sekali, marilah kita buka, tengok di dalam Al-Quran pada surah Al-Ankabut. Buka Al-Quran, surah Al-Ankabut, iaitu surah yang ke-29. Surah Al-Ankabut, surah yang ke-29. Pergi tengok pada ayat yang ke-26. Ayat 26, surah Al-Ankabut, iaitu surah yang ke-29. Jadi boleh buka dan boleh baca dan tengok bersama-sama. Baik. Di dalam ayat itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim." Yang bermaksud, setelah itu Lut, yakni Nabi Lut, beriman kepadanya, beriman kepada Nabi Ibrahim. Dan dia berkata, aku hendak berhijrah kepada Tuhanku. Wa qala inni muhajirun ila rabbi. Dan dia berkata, aku hendak berhijrah kepada Tuhanku. Sesungguhnya, dialah jua yang maha berkuasa, lagi maha bijaksana. Okay. Surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 pada ayat yang ke-26. Baik. Pada ayat ini, ketika dihuraikan, ketika ditafsirkan oleh para ulama, ulama mempunyai pandangan yang berbeza. Iaitu siapakah yang mula-mula melakukan hijrah? Dan siapakah yang mula-mula melakukan hijrah? Ini bukan cerita hijrah di zaman Nabi, tetapi sebelum Nabi Muhammad SAW, siapakah yang mula-mula melakukan hijrah? Berdasarkan kepada ayat ini, ulama mempunyai pandangan yang berbeza. Dan ulama berbeza pandangan. Menurut Imam An-Nakhai dan juga Qatadah, Imam An-Nakhai dan juga Imam Qatadah, bahawa mereka menyatakan Nabi Lut alaihi salam adalah orang pertama yang melakukan hijrah. Nabi Lut adalah orang pertama yang melakukan hijrah. Ini adalah berdasarkan daripada ayat 26 surah Al-Ankabut. Wa qala inni muhajirun ila rabbi. Dan dia berkata,
sesungguhnya aku hendak berhijrah kepada Tuhanku. Okey. Manakala menurut Al-Kalbi pula, menurut Al-Kalbi, orang pertama yang melakukan hijrah ialah Nabi Ibrahim alaihi salam. Menurut Al-Kalbi, Nabi Ibrahim adalah orang pertama yang melakukan hijrah. Juga berdasarkan daripada ayat 26 surah Al-Ankabut. Baik. Maka, kalau kita melihat kepada ayat di dalam surah Al-Ankabut ini, Allah Ta'ala menceritakan perihal Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaum dia, kan, menyatakan bahawa kan, berhala itu tidak boleh disembah, itu bukannya Tuhan. Maka Nabi Ibrahim dijatuhkan hukuman yang mana dicampak masuk ke dalam api tetapi dia tidak terbakar. Melihat kepada keadaan itu, Lut alaihi salam, kan, Nabi Lut alaihi salam yang merupakan anak saudara kepada Nabi Ibrahim. Nabi Lut adalah anak saudara kepada Nabi Ibrahim. Melihat kepada keadaan itu, mukjizat. Mukjizat Nabi Ibrahim dicampak masuk dalam api tetapi tidak terbakar. Maka Nabi Lut beriman dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia beriman. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam ayat 26 tadi, fa'amana lahu Lutun. Dan Lut beriman dengannya. Yakni beriman dengan Nabi Ibrahim. Baik. Dan selepas itu juga, yang beriman dengan Nabi Ibrahim ialah Sarah. Beriman dengan Nabi Ibrahim ialah Sarah, yang menjadi isteri kepada Nabi Ibrahim. Sarah ini adalah merupakan sepupu kepada Nabi Ibrahim. Kan, sepupu sebelah ayah dia. Baik. Bila Allah Ta'ala sebut waqala, dan dia berkata. Jadi disebabkan kerana perkataan dia ini, ulama khilaf. Siapakah dia itu? Adakah dia yang berkata, sesungguhnya saya hendak berhijrah kepada Tuhanku? Adakah dia yang berkata itu ialah Nabi Ibrahim ataupun Nabi Lut? Kan ulama khilaf. Dan kalau kita lihat, kalau kita belajar di dalam bahasa Arab, waqala, dan dia berkata, di situ ada kata ganti nama, dia. Jadi dia tu kembali kepada siapa? Dia akan kembali kepada yang lebih hampir kepadanya. Kalau kita tengok, yang lebih hampir ialah Lut. Kan Allah Ta'ala sebut fa'amana lahu Lut wa qala fa'amana lahu Lut, dan beriman kepadanya Nabi Lut. Kan Nabi Lut beriman dengan Nabi Ibrahim, wa qala, dan dia berkata, dia tu ialah Nabi Lut. Baik. Walau bagaimanapun, kedua-dua mereka memang berhijrah. Nabi Lut berhijrah dan juga Nabi Ibrahim berhijrah. Nabi Lut berhijrah pergi ke kota Sadum ataupun Sodom yang kita kenali, kan, tempat yang Allah Ta'ala turunkan bala kepada mereka disebabkan kerana perbuatan jijik yang dilakukan oleh penduduk di kawasan itu. Dan Nabi Ibrahim juga berhijrah. Nabi Ibrahim berhijrah meninggalkan Harran menuju ke Palestin. Jadi kedua-dua mereka adalah orang yang melakukan hijrah. Maknanya hijrah ini bukan saja di zaman Nabi, bahkan sebelum itu telah pun berlaku hijrah. Dan melihat kepada hadis seperti mana yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, iaitu Anas menceritakan, bahawa Sayyidina Uthman bin Affan telah berhijrah bersama dengan isterinya Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Habsyah. Ini cerita hijrah yang pergi ke Habsyah. Dan hijrah daripada Mekah pergi ke Habsyah sebelum hijrah ke Madinah. Anas bin Malik menceritakan dalam riwayat Imam Al-Baihaqi ini, ketika Uthman bin Affan, iaitu menantu Nabi, yang berkahwin dengan anak perempuan Nabi bernama Ruqayyah. Kedua mereka, Uthman dan juga Ruqayyah, berhijrah pergi ke Habsyah. Apabila sampai cerita dan sampai berita kepada Nabi SAW, kan, cerita tentang Uthman
dan juga Ruqayyah, kedua mereka ini yang sudah sampai ke sana. Berita ni sampai kepada Nabi SAW, lalu Nabi bersabda, mudah-mudahan Allah Ta'ala menemani mereka berdua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menemani mereka berdua. Dan sabda Nabi SAW lagi, sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang berhijrah bersama keluarganya setelah Lut. Maksud hadis ini Nabi kata apa? Sayyidina Utsman adalah orang pertama yang berhijrah membawa keluarganya setelah Lut alaihi salam. Baik. Maknanya apa dia? Di sini huraian ulama mengatakan bahawa Nabi Lut alaihi salam adalah orang pertama yang berhijrah, kemudian diikuti oleh Nabi Ibrahim, kemudian berlaku lagi hijrah. Bila datang zaman Nabi SAW, umat Nabi yang mula-mula berhijrah ialah Sayyidina Utsman, iaitu hijrah daripada Mekah ke Habsyah. Hijrah daripada Mekah ke Habsyah. Yang pertama melakukan hijrah dengan membawa keluarga ialah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik. Itu hijrah daripada Mekah ke Habsyah. Dan kalau kita lihat, hijrah pertama daripada kalangan sahabat daripada Mekah ke Madinah. Pagi tadi saya dah cerita perkara ini tentang hijrah para sahabat. Kan kita selalu dengar dan kita selalu dibicarakan ataupun dikongsikan tentang hijrah Nabi SAW. Kan peristiwa yang sangat besar, kita tak nafikan. Kita sangat menghargai kan usaha Nabi dan pengorbanan Nabi untuk melakukan hijrah daripada Mekah ke Madinah. Di samping itu juga para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka turut melakukan hijrah. Pagi tadi saya berkongsi di dalam siaran live ataupun siaran langsung di page Ustaz Syarif bin Long, berkisarkan tentang hijrah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ada beberapa sahabatlah yang sempat saya kongsikan bersama-sama pada pagi tadi. Baik. Berikutnya ialah perkataan hijrah yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim. Ya, perkataan hijrah yang berada di dalam Al-Quran Al-Karim. Perkataan hijrah di dalam Al-Quran Al-Karim datang beberapa bentuk. Kan datang dalam beberapa bentuk. Pertamanya datang dengan perkataan muhajir. Datang dengan perkataan muhajir. Apa maksud muhajir? Maksudnya ialah seorang lelaki yang berhijrah. Muhajir maknanya seorang lelaki yang berhijrah. Jadi perkataan ini muhajir, dia berkait dengan hijrah. Baik, perkataan ini terdapat di dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa, iaitu surah yang keempat pada ayat yang ke-100. Ya, tuan-tuan boleh buka, sedang penonton boleh buka dalam Al-Quran yang berada di tangan masing-masing. Kita boleh tengok dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, pada ayat yang ke-100. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Yang bermaksud, dan sesiapa yang keluar dari rumahnya sebagai seorang yang berhijrah, muhajiran, sebagai seorang yang berhijrah. Jadi ada perkataan muhajir, sebagai seorang yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ia mati. Kemudian dia mati, dia keluar berhijrah, keluar daripada rumah dia, kemudian dia mati. Matinya itu di dalam perjalanan. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya telah tetap pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Orang yang keluar berhijrah, keluar daripada rumahnya untuk berhijrah. Dalam perjalanan, dia mati. Bila dia mati, Allah Ta'ala tetapkan bahawa dia tetap mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ayat 100 surah An-Nisa ini diturunkan sebab apa? Apakah sebab diturunkan ayat ini? Kalau kita lihat, kan, ulama' mempunyai beberapa pandangan sebab diturunkan ayat 100 surah An-Nisa ini.
Ada ulama yang mengatakan ataupun majoriti kebanyakan ulama menjelaskan ayat ini turun kerana seorang sahabat Nabi SAW bernama Damrah bin Jundub. Damrah bin Jundub. Ataupun ada yang mengatakan Jundub bin Damrah radhiyallahu anhu. Okay. Dia ni sahabat Nabi, orang Mekah. Apabila Nabi menyatakan dan menyuruh sahabat-sahabat untuk berhijrah, maka dia, iaitu Damrah bin Jundub ini, dia orangnya sudah berusia. Kan dia sudah berusia. Dan dia ada penyakit. Dia ada penyakit ni biasalah. Kan bila dah tua ni dia ada penyakit. Di samping penglihatannya bermasalah. Dahlah tua, kemudian tak sihat, kemudian ada masalah penglihatan. Oleh kerana Nabi SAW telah menyatakan supaya berhijrah, maka dia turut sama untuk berhijrah. Dia kata, dengan kudrat yang aku ada, dengan keuangan belanja yang aku ada, akan aku gunakan untuk berhijrah, meninggalkan Mekah ini, pergi ke Madinah. Maka dia keluar. Apabila dia keluar daripada Mekah, sampai keluar, lepas daripada perbatasan Mekah, sampai di satu tempat yang bernama Tan'im. Sampai di sana, sakitnya semakin berat. Maknanya sakit itu semakin membebankan diri dia. Semakin sakit. Yang mengakibatkan beliau meninggal dunia. Baru sampai Tan'im, tak sampai lagi ke Madinah. Sampai di situ, dia pun mati kerana apa? Sakitnya itu. Baik. Lalu, kisah dia ni, berita tentang kematiannya ini sampai kepada para sahabat. Dan sahabat-sahabat yang lain. Maka para sahabat pun berkata, adakah dia mendapat pahala berhijrah? Kesian dia. Dia baru keluar daripada Mekah dan tak sampai lagi ke Madinah. Adakah dia sudah mendapat pahala hijrah? Baik. Disebabkan kerana itu Allah Ta'ala menurunkan ayat yang ke-100 daripada surah An-Nisa yang menyatakan siapa-siapa yang keluar daripada rumahnya untuk berhijrah, muhajiran sebagai seorang yang berhijrah, kemudian dia mati di tengah-tengah jalan, maka Allah Ta'ala telah tetapkan pahala bagi dirinya. Baik. Selain itu, ada juga riwayat yang dipegang oleh sebagian ulama mengatakan ayat ini diturunkan kerana seorang sahabat yang bernama Khalid bin Hizam bin Khuwailid. Khalid bin Hizam bin Khuwailid, iaitu anak saudara kepada Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi SAW. Yang mana Khalid bin Hizam ini ketika dia berhijrah daripada Mekah ke Habsyah, di dalam perjalanan dia dipatuk ular dan sebab itu dia mati. Ada riwayat mengatakan ayat 100 surah An-Nisa ini diturunkan kerana disebabkan kerana Khalid bin Hizam bin Khuwailid. Dia mati di tengah-tengah jalan sebelum sampai ke Habsyah. Baik. Jadi kita ada perkataan pertama muhajir, iaitu di dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-100. Dan begitu juga perkataan yang sama, itu perkataan muhajir di dalam ayat yang ke-26 pada surah Al-Ankabut yang kita bacakan di awal-awal tadi. Kan ketika disebut Allah Ta'ala berfirman, فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي. فَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي. Dia berkata, sesungguhnya saya hendak berhijrah dan kepada Tuhanku. Baik. Jadi, di situ yang pertamanya muhajir. Yang kedua, perkataan yang disebut juga, yang dinyatakan dalam Al-Quran berkaitan dengan hijrah, iaitu muhajirin. Kan perkataan muhajirin. Yang disebut ansar dan muhajirin. Jadi apakah perkataan muhajirin ini yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim? Baik. Muhajirin maknanya lelaki-lelaki yang berhijrah. Kalau tadi muhajir, seorang lelaki yang berhijrah. Kalau muhajirin maknanya ramai. Ramai lelaki yang berhijrah. Baik.
Perkataan muhajirin ini terdapat sekurang-kurangnya 5 kali di dalam Al-Quranul Karim. Sekurang-kurangnya 5 kali. Salah satunya ialah ayat di dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah, surah yang ke-9, pada ayat yang ke-100. Juga ayat 100. Tadi surah An-Nisa ayat 100, dia juga ayat 100 daripada surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar." Minal muhajirin. Di situ ada perkataan muhajirin. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Dan orang-orang yang terdahulu yang mula-mula masuk Islam dari kalangan orang-orang lelaki yang berhijrah, minal muhajirin. Kan? Minal muhajirin. Jadi di situ terdapat perkataan muhajirin pada ayat 100 daripada surah At-Taubah, iaitu surah yang ke-9. Selain daripada itu terdapat juga perkataan muhajirin di dalam surah At-Taubah pada ayat 117. Surah At-Taubah ayat 117. Juga terdapat dalam surah An-Nur pada ayat yang ke-22. Surah An-Nur ayat 22. Begitu juga terdapat di dalam surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-6, Al-Ahzab ayat yang ke-6, dan surah Al-Hashr pada ayat yang ke-8. Baik, jadi itulah perkataan muhajirin yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim. Tadi yang pertama ialah muhajir, yang kedua ialah muhajirin. Yang ketiga, perkataan muhajirat. Perkataan muhajirat. Maksud perkataan muhajirat ialah perempuan-perempuan yang berhijrah. Perempuan-perempuan yang berhijrah. Jadi muhajirin, lelaki-lelaki yang berhijrah. Muhajirat maknanya perempuan-perempuan yang berhijrah. Kerana hijrah ini berlaku bukan saja di kalangan lelaki, bahkan turut berlaku di kalangan wanita. Sebab itu kalau kita lihat, kenyataan menyebut tentang bilangan mereka yang berhijrah ini, daripada kalangan lelaki adalah seramai 82 orang. Daripada kalangan lelaki seramai 82 orang. Dan daripada kalangan wanita adalah seramai 18 orang. Jadi wanita juga terlibat dalam hijrah. Baik, kalau kita lihat di dalam surah Al-Mumtahanah, surah yang ke-60. Kan buka surah Al-Mumtahanah, surah yang ke-60 pada ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna Allahu a'lamu biimanihin." Baik. Ayat yang ke-10 surah Al-Mumtahanah, iaitu surah yang ke-60. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila wanita-wanita yang beriman datang kepada kamu sebagai wanita-wanita yang berhijrah, sebagai muhajirat, sebagai wanita-wanita yang berhijrah, maka ujilah iman mereka, Allah lebih mengetahui iman mereka. Baik. Ayat ini, kan, ayat perkataan tersebut tadi ialah perkataan muhajirat. Ayat surah Al-Mumtahanah, surah yang ke-60 pada ayat yang ke-10, ayat ini diturunkan adalah kerana sebagaimana kebanyakan ulama menjelaskan, diturunkan kerana seorang sahabiyah, seorang wanita yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah secara seorang diri. Dia seorang-seorang saja berhijrah. Namanya ialah Ummu Kalsum binti Uqbah radhiyallahu anha. Ummu Kalsum binti Uqbah radhiyallahu anha. Baik. Dia berhijrah setelah berlakunya bai'atu Hudaibiyah ataupun Sulhul Hudaibiyah. Setelah berlakunya Sulhul Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah, Ummu Kalsum ini berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dia pun pergi seorang-seorang. Setelah dia sampai ke Madinah, ini cerita tentang Ummu Kalsum binti Uqbah radhiyallahu anha. Bila dia sampai ke Madinah, abang dia dua orang. Kan, dua orang abangnya. Yang pertama nama Al-Walid dan seorang lagi nama Imarah.
Al-Walid dan Imarah datang daripada Mekah, pergi ke Madinah, bertemu dengan Nabi SAW, minta supaya Ummu Kalsum dihantar semula ke Mekah. Dua abang dia mai ke Madinah minta supaya dilepaskan Ummu Kalsum dan dihantar balik ke Mekah. Kerana dalam perjanjian Sulhul Hudaibiyah, sesiapa ahli Mekah yang datang ke Madinah, dia mesti dihantarkan pulang semula ke Mekah. Tetapi ahli Madinah, orang-orang Madinah, kalau dia datang ke Mekah, tidak disyaratkan untuk dihantar pulang semula ke Madinah. Itu perjanjian Hudaibiyah. Baik. Jadi dua orang abang, Ummu Kalsum yang bernama Al-Walid dan juga Imarah, datang untuk mengambil balik Ummu Kalsum dan dibawa semula ke Mekah. Disebabkan kerana itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang ke-10 daripada surah Al-Mumtahanah tadi, yang mana Allah Ta'ala menyatakan, kalaulah mereka itu, iaitu wanita-wanita yang beriman itu, berhijrah, dan benar keimanan mereka, maka jangan pulangkan mereka kepada orang-orang kafir. Jangan dipulangkan. Kan? Biar mereka itu duduk bersama-sama dengan orang Islam di Madinah. Jadi ayat surah yang Al-Mumtahanah, surah yang ke-60, pada ayat yang ke-10 tadi menyebut perkataan muhajirat. Perkataan muhajirat yang bermaksud wanita-wanita yang berhijrah. Selain daripada itu, terdapat juga riwayat mengatakan ayat ini diturunkan kerana seorang wanita yang lain. Kan, namanya ialah Sa'idah binti Al-Haris. Sa'idah binti Al-Haris, iaitu dia telah berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Kemudian suaminya yang masih lagi kafir, dia datang ke Madinah minta supaya dihantarkan pulang ke Mekah. Dilepaskan wanita ini yang bernama Sa'idah supaya boleh balik semula ke Mekah. Baik, itu di antara beberapa riwayat tentang wanita yang berhijrah ini, yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mumtahanah pada ayat yang ke-10. Baik, selain daripada itu, terdapat juga perkataan yang lain. Apa perkataannya? Iaitu perkataan hajara. Perkataan hajara bermaksud orang yang telah berhijrah. Orang yang telah berhijrah. Maksud hajara itu ialah orang yang telah berhijrah. Di dalam Al-Quranul Karim, kalau kita lihat di dalam surah Al-Hashr, iaitu pada surah yang ke-59, ayat yang ke-9. Surah Al-Hashr, surah 59, ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim." Yuhibbuna man hajara ilaihim. Jadi perkataan hajar di situ. Hajara yang bermaksud orang yang telah berhijrah. Baik. Maksud ayat ini ialah, dan orang-orang Ansar yang mendiami negeri Madinah serta telah beriman sebelum mereka mengasihi orang-orang yang telah berhijrah kepada mereka. Kan, orang-orang Ansar ataupun orang-orang Madinah ni, maka ni sangat suka, yuhibbuna man hajar ilaihim, maka suka siapa-siapa yang berhijrah kepada mereka. Jadi di sini menunjukkan perihal keadaan ahli Madinah. Dan ahli Madinah sangat mengalu-alukan kedatangan ahli Mekah. Dan mereka sangat suka orang Mekah datang berhijrah dan duduk di Madinah. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hashr ini perkataan hajara. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang-orang Madinah ataupun orang Ansar sangat suka orang-orang Mekah datang ke Madinah sebagai muhajir, sebagai orang yang berhijrah. Baik. Kemudian perkataan yang berikutnya, kan, perkataan berikutnya ialah perkataan hajaru. Perkataan hajaru. Tadi hajara. Ini perkataan hajaru yang bermaksud orang-orang yang berhijrah. Tadi seorang lah, hajara tadi seorang. Tapi kalau hajaru maknanya ramai orang-orang yang berhijrah. Ayat ni kalau kita lihat di dalam Al-Quran terdapat sekurang-kurangnya 8 kali. Kan, perkataan hajaru ni sekurang-kurangnya 8 kali dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Salah satunya ialah di dalam surah Al-Baqarah.
Salah satunya di dalam surah Al-Baqarah. Iaitu surah yang kedua pada ayat 218. Surah yang kedua, surah Al-Baqarah pada ayat 218. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang telah berhijrah, walladzina hajaru, di situ ada perkataan hajaru, walladzina hajaru, dan mereka yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah, wajahadu, dan berjuang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Islam. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi perkataan hajaru terdapat dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, dan surah yang kedua pada ayat 218 yang menyentuh tentang mereka yang berhijrah. Baik. Selain daripada itu, terdapat juga perkataan hajaru ini di dalam ayat surah Ali Imran pada ayat 195. Surah Ali Imran ayat 195, dan juga surah Al-Anfal pada ayat yang ke-72, 74 dan 75. Kan ada 3 ayat dalam surah Al-Anfal perkataan hajaru. Kan ayat 72, 74 dan juga 75. Surah At-Taubah pada ayat 20, surah An-Nahlu pada ayat 41, dan surah Al-Hajj pada ayat yang ke-58. Baik. Jadi itulah perkataan hijrah ataupun pengertian ataupun hijrah yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, yang mana kesemua ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya hijrah yang berlaku baik di zaman Nabi SAW ataupun hijrah kepada umat Nabi SAW. Baik, sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apabila kita menyambut ma'al hijrah, sinonimnya ialah hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah, dan juga para sahabat yang berpindah daripada Mekah ke Madinah. Dan kalau kita melihat kepada sejarah, sahabat yang mula-mula berhijrah daripada Mekah ke Madinah ialah sahabat yang bernama Abu Salamah radhiyallahu anhu. Abu Salamah orang pertama yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah daripada kalangan sahabat Nabi SAW. Dan kisah hijrah Abu Salamah ni sangat tragis. Kisahnya sangat meruntun jiwa. Kenapa? Karena Abu Salamah apabila balik daripada Habsyah, kan pulang daripada Habsyah, terus dia nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dia nak bawa bersama dengannya ialah isterinya Ummu Salamah dan anaknya Salamah. Dia nak bawa sekali lah, kan, nak bawa isteri dan juga anak dia. Tetapi keluarga isterinya halang, tak bagi. Kan keluarga isteri dia kata apa? Hang kalau nak pi, hang pi seorang. Jangan bawa puteri kami, jangan bawa anak perempuan kami. Keluarga Abu Salamah pula datang. Keluarga Abu Salamah datang, dia kata apa? Abu Salamah hang nak pi tak apa. Tapi anak ni daripada keturunan kami, ni kami kena pegang. Jangan bawa sekali. Maka terpisahlah tuan-tuan. Terpisahlah Abu Salamah dengan isterinya dan juga dengan anaknya. Abu Salamah seorang-seorang berhijrah ke Madinah. Terpisah dengan isterinya dan terpisah juga dengan anaknya. Setahun kemudian barulah isterinya berhijrah dengan membawa anak mereka bersama-sama pergi ke Madinah. Itu orang pertama yang berhijrah daripada kalangan sahabat Nabi. Dan di kalangan sahabat Nabi yang terakhir berhijrah, siapakah yang terakhir berhijrah? Iaitulah bapa saudara Nabi SAW yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib adalah bapa saudara Nabi. Dia beriman dengan ajaran yang dibawakan oleh Nabi SAW, dan dialah orang terakhir di kalangan sahabat yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Bila dia berhijrah, tuan-tuan? Dia berhijrah pada tahun yang sama berlakunya pembukaan kota Mekah, iaitu pada tahun yang ke-8. Apabila Nabi dan juga para sahabat keluar daripada Madinah untuk menuju ke Mekah, bertemulah di tengah-tengah jalan itu
Al-Abbas bin Abdul Muttalib bersama keluarganya bertemu dengan ataupun bertembung dengan Nabi SAW. Dan dinyatakan kepada Nabi dia nak berhijrah, berpindah daripada Mekah ke Madinah. Lalu dia menghantar keluarganya pergi ke Madinah dan diikut serta dengan Nabi menuju ke Mekah menyaksikan pembukaan kota Mekah. Yang mana Nabi sebut dalam hadis yang kita bacakan di awal tadi, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah pembukaan kota Mekah. Kenapa tidak ada? Kerana Mekah sudah pun bertukar menjadi kerajaan di bawah pimpinan dan kekuasaan umat Islam, maka tidak ada lagi hijrah yang dimaksudkan berpindah daripada Mekah ke Madinah sebagaimana yang telah dituntut kepada Nabi dan juga para sahabat orang beriman di awal-awal ketika Nabi berpindah daripada Mekah ke Madinah. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sidang penonton. Jadi itulah perkongsian yang dapat saya kupaskan bersama-sama pada malam ini. Dan mudah-mudahan sedikit sebanyak dalam ruang yang ada ini yang terbatas, dan mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikan kepada kita semua. Khususnya apa yang saya sentuhkan tadi ialah tentang hijrah menurut Al-Quran, iaitu hijrah yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Baik perkataannya ialah muhajir, ataupun muhajirin, ataupun muhajirat, ataupun hajara, ataupun hajaru. Kesemua ini menunjukkan berlakunya peristiwa hijrah, perpindahan daripada satu tempat ke satu tempat yang lebih baik, berpindah, bertukar satu keadaan kepada satu keadaan yang lebih baik. Maka itulah yang dituntut kepada kita sebagai seorang mukmin, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadikan diri kita orang yang sentiasa lebih baik daripada waktu-waktu yang telah berlalu. Tahun yang lalu sudah pergi meninggalkan kita, kita sedang melalui tahun yang baru. Jadi mudah-mudahan tahun yang baru ini kita akan bertambah baik dan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan bantuan, pertolongan untuk kita meneruskan segala amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan kita jadikan sebagai bekalan untuk kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ia cukup sekadar itu dahulu. Mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaatnya untuk kita bersama insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak kepada penganjur, kepada saudara Iqbal dan juga kepada Abang Abu yang sudi untuk menguruskan ceramah pada malam ini. Dan ceramah Ma'al Hijrah, walaupun ceramah ini secara online di atas talian saja, tapi mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikannya untuk kita bersama insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kepada sidang penonton. Minta maaf banyak-banyak di atas segala kesilapan dan kekurangan. Mudah-mudahan dalam tempoh 47 minit ini ada kebaikan yang dapat sama-sama kita ambil untuk diri kita sendiri. Tidak lain dan tidak bukan, semuanya itu kita mencari redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.